Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dalam pertemuan kita, dalam halaqah kita. Dalam pertemuan kita untuk kita memperbincangkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Kerana tidak ada suatu perkataan, satu perkara yang lebih terbaik untuk kita bincangkan, untuk kita bicarakan. Tentu saja yang paling terbaik itu adalah kata-kata yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita suka berbicara berkenaan dengan kata orang itu, kata orang ini, kata tokoh itu atau kata tokoh ini, tidak ada masalah atas perkara tersebut. Kita memerlukan nasihat daripada orang-orang lain, masyarakat, manusia-manusia yang lain, saudara kita yang lain. Tetapi tentu sahaja kita memerlukan ialah nasihat daripada Sang Pencipta itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita, kerana dialah yang mengetahui apa yang paling terbaik buat kita, kerana dialah yang menjadikan kita. Maka kita sangatlah memerlukan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau sebenarnya kita memerlukannya setiap hari, kita memerlukan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Kerana apa? Kerana kita memerlukan peringatan daripada dia supaya kita tidak tergelincir, supaya kita tahu apa yang sepatutnya kita perlakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, alhamdulillah, kita telah pun memperbincangkan. Sebelum tu, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, sentiasa dirahmati oleh Allah SWT, sentiasa dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, kita telah pun memperbincangkan daripada surah Al-Fatihah sebenarnya sehinggalah ke surah Al-Baqarah sampai ke ayat 186, di mana kita sebelum ini menceritakan berkenaan dengan wasiat, apa yang perlu dilakukan dalam wasiat, bagaimana ada yang pandangan mengatakan bahawa hukum ini telah dinasahkan, telah dimansuhkan. Jadi tidak boleh dibuat wasiat kepada ahli waris melainkan ada sebab-sebab tertentu. Misalnya ada ulama mengatakan bahawa untuk ahli waris yang yang bukan Islam, misalnya ayah atau ibu yang bukan Islam, maka boleh diberi wasiat itu. Dan juga sebenarnya wasiat itu untuk siapa? Wasiat itu untuk ahli kerabat misal, atau siapa sahaja yang tidak kelayakan untuk menerima harta warisan. Itu dia. Kemudian diceritakan berkenaan dengan apa? Puasa. Kerana hukum hakam dia, yakni bagaimana kalau tidak mampu melakukannya, Allah dengan rahmat dia memberi keringanan. Itu dia Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau memang tak boleh langsung puasa, maka bolehlah dia membayar fidyah. Kemudian Allah memberitahu pula berkenaan apa? Berkenaan bahawa bulan Ramadan itu sendiri adalah sebenarnya bulan itu diturunkan Al-Quran. Dan maka Allah SWT mengaitkan dengan ayat itu, Allah menceritakan bahawa Allah juga itu maha menerima doa. Allah itu sentiasa menerima mengabulkan doa hamba-hamba dia. Tentu saja kita tahu bahawa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana mustajabnya doa. Dan tentu saja juga doa kepada Allah SWT itu bukan tunggu Ramadan sahaja. Di mana-mana sahaja, tidak kiralah apa ketika sekalipun, pintu Allah SWT itu tidak pernah tertutup
Cuma kita sahaja yang perlu mengetuk pintu Allah SWT itu untuk memohon kepada Allah SWT. Itu sedikit sebanyak apa yang telah kita berbincangkan sebelum ini. Taib. Baik, tanpa kita melengahkan masa, kita akan terus kepada ayat yang baru hari ini insya-Allah, iaitu ayat yang ke-187. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita, mempermudahkan saya juga supaya untuk saya menyampaikan ayat-ayat Allah SWT ni semampunya sebaik bolehlah. Mudah-mudahan Allah merungkaikan lisan ini, memudahkan lisan ini. Kalau ada yang tersimpul ke apa yang tergagap ke apa, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita, seperti mana Nabi Musa AS itu berdoa kepada Allah SWT agar memudahkan lisan dia. Begitulah juga kita memohon kepada Allah SWT agar Allah mempermudahkan saya berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran ini semampunya insya-Allah. Tayyib. Terus sahaja kita ke ayat yang 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Allah SWT melanjutkan berkenaan dengan puasa. Tetapi Allah melanjutkan berkenaan puasa ini berkenaan dengan keperluan manusia itu sebagai manusia itu sendiri. Itu rahmat Allah SWT. Allah bukan nak cerita pasal hukum hakam puasa dengan lebih lanjut, tetapi Allah nak bagi tahu keringanan lagi kepada umat manusia ini, kepada hamba-hamba dia, menunjukkan bahawa Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Agama Islam itu agama yang sangat realistik, agama yang sangat yang relevan dengan kehidupan manusia. Agama ini tidak menolak bahawa penganut iaitu pengamal iaitu adalah hamba-hambanya, itu adalah hamba-hamba Allah, itu adalah manusia. Kerana Allah tidak mengajar kita untuk menjadi malaikat. Allah suruh kita kekal menjadi manusia, tetapi manusia yang ada akhlaknya, ada adabnya, ada tata caranya. Maka Allah kata, Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa menggawili isterimu. Jadi Allah guna perkataan ar-rafathu, yakni bercampur. Allah tidak pernah menggunakan perkataan hubungan suami isteri ini secara direct. Kerana apa? Kerana Al-Quran ini menjaga rasa malu wanita itu sendiri, dan juga dia sesuai untuk segala lapisan masyarakat. Itu je. Jadi maksud tak guna perkataan yang terus gitu. Malangnya umat zaman sekarang, kebanyakan manusia itu, ada manusia itu yang hilang rasa malu dia. Sedangkan apa yang Allah ajar dalam Quran sendiri, apabila Allah hendak menyentuh suatu cerita yang begitu sulit sekali, Allah tidak menggunakan bahasa yang terang-menerang. Allah menggunakan bahasa majaz, iaitu kiasan. Iaitu Allah SWT mengajar kita bahawa bukan semua perkara itu perlu dilontarkan begitu sahaja, ada adab dan tata cara dia. Kita nak mendidik masyarakat pun begitu. Bukan semua boleh dikeluarkan begitu sahaja dengan penuh tajam dan sinis, tetapi perlulah juga ada masa ketikanya menggunakan perkataan-perkataan yang penuh berhikmah, penuh kiasan misalnya, supaya manusia itu boleh menerimanya perlahan-lahan. Jadi Allah guna perkataan uhilla lakum lailatas siyamu rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa itu bercampur ila nisaikum, kepada isteri-isteri kamu. Jadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah kata lagi, Allah telah mengetahui bahawa kamu telah pun mengkhianati, yakni tidak dapat menahan anfusakum, diri-diri kamu, fataba alaikum. Kemudian dia terima taubat ke atas kamu, wa afa ankum, dan dia memaafkan kepada kamu. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang pergaulilah mereka dan carilah kamu, wabtaghu, dan carilah kamu ma kataballahu lakum, apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu,
wa kulu washrabu hatta bainakum lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan kamu makanlah dan kamu minumlah sampai jelas bagi kamu benang putih daripada benang hitam daripada waktu fajar. Okey, kita berhenti dulu setakat itu. Okey, apa yang berlaku sebenarnya dalam ayat ini ialah pada awal-awal puasa disyariatkan pada bulan Ramadan, puasa pada awalnya, bagaimana para sahabat melakukannya lah pada awalnya selepas solat ataupun setelah dia tidur. Ini selepas solat isyak ataupun setelah dia tidur. Dia tidur, apabila dia bangun, dia tak boleh makan atau minum ataupun melakukan hubungan suami isteri dah. Dia terus secara automatiknya apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu ialah setelah mereka solat isyak ataupun mereka tertidur misalnya setelah waktu berbuka itu, okey, waktu berbuka setelah waktu berbuka itu dia telah solat isyak ataupun setelah waktu berbuka itu dia telah tertidur misalnya. Jadi apa yang berlaku ialah dia secara automatiknya mereka tidak akan mereka akan terus berpuasa. Jadi maka ayat ni turun sebab perkara ini sebenarnya menimbulkan kesulitan kepada para sahabat itu sendiri. Kerana dikatakan ada seorang lelaki, antara sebab surah ini turun dikatakan ada seorang lelaki bernama Qais bin Syarimah Al-Ansari pernah dalam keadaan puasa dia bekerja seharian di ladang dia. Jadi ketika waktu berbuka tiba, dia jumpa dengan isteri dia. Maksudnya dah masuk waktu berbuka tu, dia jumpa dengan isteri dia, dia tanya, adakah engkau mempunyai makanan? Jadi isteri dia kata tak ada. Tidak dia kata. Tetapi aku akan pergi cari makanan untuk kamu. Maka apa yang berlaku ketika isteri dia itu mencari makanan, apa yang ada hendak dimakan, maka Qais pun mengantuk sehingga dia tertidur. Kerana dia dah sibuk bekerja seharian. Ketika isteri dia kembali, dia lihat suami dia tertidur, dia kata, rugilah engkau. Dia kata, mengapa engkau tertidur? Jadi apabila telah berlaku gitu, maka secara automatiknya bermulalah puasa para sahabat ketika itu. Maka apa berlaku? Sebab dia tak makan apa-apa seharian, maka puasa dia bersambung kepada hari berikutnya. Maka pada waktu tengah hari, Qais pun jatuh pingsan. Diceritakan kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ni, orang-orang pun berasa gembira. Juga dikatakan kenapa turunnya ayat ni, dikatakan ketika turun perintah puasa Ramadan, para sahabat ni dia tak mencampuri isteri mereka selama 1 bulan penuh. Jadi 1 bulan langsung tidak ada hubungan suami isteri, dan maka ada beberapa orang yang tidak mampu menahan diri. Dan antaranya dikatakan termasuklah Umar itu sendiri. Termasuklah Umar radhiyallahu anhu sendiri, dia tidak mampu mengawal diri dia, maka berlakulah hubungan tersebut. Maka turunlah ayat ini membenarkan perintah tersebut sebab meraihkan manusia, keperluan manusia itu sendiri. Itu begitu praktikalnya agama Islam itu sendiri memperhatikan masalah manusia itu sendiri, sehingga kebahagiaan sulit, sehingga ke dalam bilik tidur sendiri pun Allah beri perhatian. Jadi nak tunjuk kepada kalaulah begitu prihatinnya Allah SWT kepada kita, mengapa kita tidak prihatin kepada apa yang Allah SWT mahukan daripada kita. Itu sebenarnya kalaulah Allah SWT boleh memerhatikan keperluan kita, sehingga kan keperluan suami isteri itu sendiri dicanakan oleh Allah SWT, kenapa kita tidak mahu mengambil perhatian kepada apa yang Allah SWT perintah dan apa yang Allah SWT larang. Sepatutnya kita beri perhatian kepada Allah SWT, kerana sedetail ini Allah memberi perhatian kepada hamba-Nya yang bernama manusia ini. Maka Allah dengan rahmat dia, Allah mengetahui kesukaran ini, kerana sukar untuk menjauhkan hubungan ini, termasuk di bulan Ramadan, kerana hubungan suami isteri itu rapat sekali, mereka tidur sekali begitu. Jadi uhilla lakum lailatus siyami rafatha ila nisaikum. So Allah kata halal bagi kamu malam bulan Ramadan. Kerana apa? Melakukan hubungan suami isteri itu sendiri adalah boleh menjadi ibadah juga. Mendapatkan pahala juga di sisi Allah SWT.
Sehingga kan para sahabat lebih kurang maksud hadis bertanya kepada Rasulullah, macam mana boleh dapat pahala atas perkara yang menggembirakan, yang menggembirakan mereka, yang bersonok begitu. Perkara yang bukan susah pun, bahkan tidak ada, bahkan memberi keseronokan kepada suami isteri itu sendiri. Bagaimana boleh dapat pahala? Rasulullah SAW jawab lebih kurang maksud hadis, dia kata, apa kata kalian kalaulah perkara tersebut dilakukan atas perkara yang haram, yakni yang bukan halal bagi kamu. Lihat bagaimana Allah memberi pahala, itu pahala sedekah dinyatakan dalam hadis kepada orang yang melakukan hubungan suami isteri, kerana itu adalah disukai oleh Allah SWT, kerana menjauhkan perkara-perkara yang haram daripada melakukan zina begitu. Iaitu Allah SWT mengajar kepada manusia itu pun jadi ibadah. Itu. Jadi maksudnya melakukan hubungan suami isteri itu di bulan Ramadan itu juga mendapat pahala kerana apa? Dia menjauhi perkara yang haram. So Allah kata hunna libasul lakum. Mereka adalah apa? Pakaian bagi kamu. Wa antum libasul lahun, dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka. Jadi ini menunjukkan bahawa betapa rapatnya hubungan suami isteri itu sendiri, sehingga perkara tersebut tidak dilakukan kepada orang lain. Hanya dilakukan oleh antara suami dan isteri sahaja. Dan jika kita nak lihat dengan lebih dalam lagi, apabila mengatakan pakaian itu sendiri, menarik kalau kita lihat dalam tafsir Al-Misbah, mengatakan bahawa pakaian itu berfungsi sebagai apa? Menutup aurat. Menutup rasa malu. Dan juga menutup kekurangan jasmani manusia. Jadi maka demikianlah pula sepatutnya suami isteri itu sendiri, dia kena apa? Harus saling melengkapi dan menutup kekurangan masing-masing. Yang itu sebenarnya. Jadi sepatutnya apabila kita faham daripada ayat ni, kita kena lihat lebih dalam lagi, bukan berkenaan hubungan suami isteri sahaja, hubungan sulit suami isteri sahaja, tetapi apa perlu dilihat dengan lebih dalam lagi, iaitu apa? Suami isteri itu sepatutnya saling melengkapi, menutupi aib masing-masing. Itu sepatutnya yang berlaku. Tetapi malangnya masih ada lagi di zaman kita itu sendiri, di tempat kita sendiri, di mana berlakunya ada orang mengaibkan suami dia sendiri, cerita suami aku pemalas lah apa. Begitu juga suami dia cerita isteri aku pemalas apa. Membuka aib-aib itu kepada orang lain yang tak sepatutnya mereka sampaikan. Kalau ada masalah, Allah SWT ada bagi tahu tata caranya. Dalam surah Al-Baqarah sendiri ada Allah SWT, kalau tak silap, ada nyatakan perkara tersebut. Tetapi bukan secara terbuka begitu. Dan juga aib itu perlu dijaga juga, walaupun telah kalau jodoh tak panjang misalnya, berlaku perceraian, tak sepatutnya aib suami atau isteri itu dicerita, aib bekas suami atau bekas isteri itu dicerita dalam Facebook, media sosial misalnya. Nak diceritakan kepada orang yang berkaitan, kepada qadi, kepada hakim, kepada mahkamah syariah, ya, diceritakan perkara tersebut. Atau kepada kalau ada tindakan yang misalnya gangguan selepas pada perceraian ke, boleh diberitahu kepada pihak kuasa seperti polis ke, boleh dibuat laporan kepada polis ke, bukan kepada masyarakat secara keseluruhannya. Kerana aib itu perlu dijaga. Itu Allah kata pakaian, menutup aurat itu, menutup malu itu, menutup kekurangan itu. Pakaian itu menutup kekurangan. Apa yang ada cacat celah pada tubuh kita ditutupi dengan adanya pakaian. Begitulah suami isteri sepatutnya apa? Menutup apa kekurangan masing-masing, saling melengkapi. Itu lebih dalam kalau kita hendak tadaburkan kepada ayat Allah SWT ini dengan perkataan yang Allah gunakan, iaitu Allah gunakan bahawa suami isteri adalah libasul, adalah pakaian. Menutup malu itu, menutup tidak ada apa tu, membuka aib itu kepada orang lain. Rahsia itu hanya ada pada suami dan isteri itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi Allah kata alimallahu annakum kuntum tahtanuna. Allah tahu bahawa kamu telah mengkhianati, yakni kalian telah melakukan perkara tersebut di bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan sebenarnya adalah bulan melakukan ibadah, tahajud dan sebagainya. Maka Allah terimalah juga bahawa hubungan ini juga adalah suatu ibadah kepada Allah SWT, jika betul cara dan niat dia. Iaitu. Dan juga sebenarnya dan apa dilakukan dengan apa? Dalam perhubungan yang halal, iaitu suami dan isteri, dia memang dia menjadi ibadah. Bahkan Nabi mengatakan dapat pahala sedekah itu sendiri. Baik. Jadi dia bukan satu yang berdosa, bahkan berpahala. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum.
Allah tahu bahawa kamu telah mengkhianati diri kamu, fataba alaikum, Allah terima taubat ke atas kamu, wa afa ankum, Allah maafkan kalian. Fal'ana bashiruhunna, maka sekarang pergawilah mereka. Okey, kita lihat perkataan yang Allah gunakan. Perkataan Allah guna bashiruhunna. Okey, menarik sebenarnya. Perkataan bashiruhunna ni dia sebenarnya datang daripada kata dasar basyara. Bashar bermakna manusia. Dan dia juga boleh menjadi berita gembira. Dan dia boleh juga bermaksud kulit manusia. Yang ni kulit manusia berbeza dengan kulit haiwan yang lain. Jadi maksudnya perkataan bashar tu maksud kulit yang bersentuhan. Yang membawa maksud hubungan suami isteri antara lelaki dan perempuan. Ini Allah gunakan sebagai kiasan daripada Allah SWT kerana menjaga dengan penuh beradab sekali, kerana menjaga rasa malu itu antara hubungan manusia yang sangat sulit ni. Supaya tidak diketahui mungkin, supaya tidak menyebabkan wanita itu rasa malu dan juga menyebabkan misalnya anak-anak kecil yang tidak memahami apa-apa terus diceritakan perkara ini sedangkan mereka belum bersedia atas perkara-perkara ini, maka dijaga rasa malu itu. Sepatutnya kita lah pada zaman ini sepatutnya bukan semua itu boleh dikeluarkan begitu saja. Kadang-kadang mengeluarkan kata-kata kesat, kadang-kadang ada mengeluarkan kata-kata lucah misalnya yang tidak sopan dalam Facebook ke ataupun secara bertutur ke, sampaikan didengari oleh anak-anak kecil dan ditiru misalnya. Kalau kita lihat ada orang misalnya baru-baru ni ada orang melakukan kata-kata kesat ke misalnya, disebarkan video tu menyebabkan orang lain pula budak-budak dengar belajar. Kan tak bagus perkara tersebut. Sedangkan Allah begitu menjaga. Allah itu sebagai Tuhan sepatutnya dia boleh melakukan apa saja yang dia nak, tapi dia sendiri menjaga adabnya, dan sepatutnya kita lah sebagai manusia lebih-lebih lagi lah menjaga adab kita. Kalau Allah itu Tuhan yang menjadikan kita pun penuh beradab cara Allah menyampaikan suatu perkara, sepatutnya manusia itu lagi-lagilah perlu beradab. Sebab kita inilah hamba Allah SWT. Mana mungkin untuk kita melebihi daripada sepatutnya apa yang melebihi sang cipta itu sendiri. Mana mungkin kita itu melanggari ataupun melampaui apa yang Allah SWT itulah lakukan. Itu sepatutnya yang kita kena fikirkan. Baik. Jadi Allah kata fal'ana bashiruhunna, maka sekarang kamu pergawilah. Wabtaru, dan carilah kamu ma kataballahu lakum, carilah kamu apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu. Maksudnya cari apa? Allah suruhlah melakukan perkara tersebut, iaitu hubungan suami isteri itu. Allah suruh cari ketenangan dalam dia, Allah suruh cari kegembiraan dalam dia, keseronokan dalam perkara tersebut. Ia adalah perkara yang halal, maka teruskan atas perkara tersebut, kerana Allah tidak menolak bahawa kalian ini manusia memerlukan perkara tersebut, bahkan dia menjadi ibadah pun, kerana dia menjauhi perkara-perkara yang haram daripada melakukan zina, maka Allah benarkanlah perkara ini walaupun di bulan Ramadan itu sendiri. Maka carilah kamu, buatlah seperti mana kamu itu manusia, maka lakukanlah perkara tersebut. Kemudian Allah lanjutkan lagi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah kamu sehingga sampai jelaslah bagi kamu benang putih daripada benang hitam daripada waktu fajar. Yang ini sebelum ni kalian bila kalian tertidur ataupun kalian telah melakukan solat isyak, maka kalian pun bermulalah puasa. Maka Allah hendak memudahkan urusan kalian, untuk memudahkan urusan manusia ni, maka Allah bagi peluang kepada manusia, iaitu mulanya puasa itu adalah ketika terbitnya fajar itu sendiri. Yang itu. Jadi Allah kata itu rahmat Allah SWT. Allah tu maha baik, Allah tu sayang sangat ke manusia. Jadi Allah kata buatlah apa kamu nak buat, makan, minum ataupun melakukanlah hubungan suami isteri, tetapi apabila tiba waktu fajar, maka bermulalah untuk waktu kalian puasa. Yang itu. Jadi awal-awal berkenaan dengan ni Allah menggunakan kiasan begini. Jadi ada sahabat yang keliru juga dengan perkataan ni. Jadi ini menunjukkan bahawa kita memerlukan dalam penafsiran Quran itu, kita memerlukan juga penafsiran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, kerana dialah yang paling memahami Al-Quran.
Itu sebab perkara pertama kita nak lihat adalah nak menafsirkan Al-Quran, itulah kita lihatkan Al-Quran, dan kedua ialah kita lihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh kita membuat penafsiran sendiri secara bebas gitu sehingga tidak takut-takut nanti dia menyeleweng. Apatah lagi apabila dia melibatkan akidah, dan apatah lagi apabila dia melibatkan hukum hakam Allah SWT. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan, kita rujuk dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karangan Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi Imam Ahmad meriwayatkan daripada Asy-Sya'bi, daripada Adi bin Hatim, katanya ketika ayat ni turunnya, ini ayat waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Jadi aswad. Jadi ini dia kata diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Adi bin Hatim, dia kata ayat ini turun kerana apa? Apabila aku mendengar ayat ni, aku ambil 2 ikat tali, yang ini benang, satu berwarna putih. Dia ambil dua tali, dia ambil satu berwarna putih dan satu lagi berwarna hitam. Lalu aku letak keduanya di bawah bantal aku. Setelah aku lihat keduanya, dan ketika aku nampak oleh aku jelas antara tali yang putih dan hitam tu, maka aku pun menahan diri, yakni tidak makan dan minum serta tidak melakukan hubungan suami isteri. Jadi keesokan harinya aku pergi menemui Rasulullah SAW dan aku beritahu kepada beliau, kepada baginda, apa yang telah aku lakukan. Maka beliau bersabda, kalau demikian tentulah bantalmu itu sangat lebar. Sebab yang Allah nyatakan ialah berkenaan apa yang di awak di langit itu, bukan di bantalmu. Kasutnya lebar betul bantal kamu. Sebenarnya yang dimaksudkan adalah terangnya siang daripada gelapnya malam. Jadi apabila tiba fajar itu akan nampak satu garisan yang putih yang panjang itu jelas boleh nampak, maka itulah tandanya bahawa telah masuk pun waktu subuh. Masuk waktu fajar, maka bermulalah waktu puasa itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi sebab itu kalau kita lihat antara sunnah yang dianjurkan oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah seperti mana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Dia kata, beliau mengatakan rahimahullah taala, disunahkan mengakhirkan makan sahur sampai pada saat munculnya fajar. Sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik dari Zaid bin Sabit, ia menceritakan kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW. Setelah itu kami berdiri untuk mengerjakan solat. Anas pun tanya kepada Zaid, berapa lama jarak antara azan dan sahur dia? Maksudnya dia orang lewatkan waktu sahur tu, berapa jauh antara waktu sahur yang kalian tengah makan tu dengan waktu azan? Dia kata sekitar 50 ayat gitu sahaja. Maksudnya sebab tu kata anjuran dia sahur ni cukup dengan seguk air pun dah boleh dah. Kerana hal tu kata Ibnu Katsir dia sama je dengan makan. Kalau tak pun dengan tamar. Jadi kita lihat orang-orang zaman dahulu mereka makan sedikit saja. So mereka boleh makan dalam waktu yang singkat sekali, iaitu dalam keadaan apa? Sekitar 50 ayat saja. Nak masuk ke subuh tu. Dalam 50 ayat tu, kemudian apabila punya azan, mereka berhentilah. Begitu. Jadi maksudnya, disunahkan itu apa? Disunahkan ada mengakhirkan waktu sahur. Para sahabat buat apa? Sekitar 50 ayat antara dia sahur itu nak masuk ke waktu subuh tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab tu ada riwayat lagi Ibnu Katsir dia kata, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Majah, daripada Huzaifah, dia kata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW dan hari dah siang tapi matahari belum terbit. Jadi selewat itu mereka melakukan sahur itu. Dan banyaklah ada keberkatan pada sahur itu. Sebab apa? Ada hadis sebab pada waktu sahur itu adalah waktu mustajab doa. Jadi azan Bilal tidak menghalangi makan sahur kalian, kerana dia mengundangkan pada azan pada malam hari. Zaman dulu ada 2 azan. Maka makan dan minumlah sehingga apa? Dengar azan Ibnu Ummi Maktum, kerana ia tidak mengumandangkan azan melainkan waktu fajar telah terbit. Itu yang diriwayatkan. Teks tersebut adalah berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi fajar itu apa? Kalau menurut riwayat Imam Ahmad daripada Qais bin Talaq dari ayahnya, bahawa Rasulullah SAW bersabda, laisal fajru
mustatilu fil ufuq walakin mu'taridul ahmar. Fajar itu bukanlah garis memanjang di ufuk, tapi dia adalah melintang berwarna merah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Ayat yang itu. Dan ada lagi dalam hadis riwayat Muslim, la yaghurrannakum adhanu bilalin wala hadzal bayadu li'amudi subhi hatta yastatir. Jangan kalian tertipu oleh azan Bilal dan tidaklah juga oleh warna putih ini, maksudnya cahaya subuh, sehinggalah dia mereka. Hadis riwayat Muslim. Maka apabila tiba waktu azan itu, maka bermulalah waktu puasa, dan sempurnalah puasa itu sehingga apa? Sehingga sampailah waktu malam. Kata dalam ayat berikut, thumma atimmus siyama ilal lail, sehinggalah sampai waktu malam, yakni sehinggalah sampai waktu maghrib. Jadi sebab tu kita akan dapat lihat bahawa adanya anjuran kalau sahur itu dilewatkan, maka berbuka puasa itu pula disegerakan. Sebab tu hadis riwayat Bukhari dan Muslim kata, la yazalun nasu bi khair ma ajjalul fitr. Kaum muslimin tetap berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi tak dibenarkan manusia itu melakukan terus sambung terus buat puasa itu, kerana ia akan memudaratkan manusia itu sendiri. Mesti ada waktu berbuka dia. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Okey, kemudian walaupun Allah telah membenarkan melakukan hubungan suami isteri itu, tapi ada juga ketikanya di bulan Ramadan itu dilarangkan perkara tersebut. Ketika mana? Wala tubashiruhunna. Janganlah kamu itu melakukan hubungan suami isteri, yakni bersetubuh dengan mereka, wa antum, sedangkan kamu akifuna fil masjid. Kalian beritikaf dalam masjid. Jadi Allah nak bagi tahu bahawa dalam kebenaran melakukan apa sahaja, janganlah melampaui batas. Iaitu dalam kebenaran yang Allah berikan, kita boleh makan, minum, janganlah kita sepanjang malam pula kita makan. Ganti pula puasa. Jadi tak nampak gunanya kita puasa itu kalau tiba-tiba dia tidak mampu menyebabkan kita mengawal diri dan nafsu kita tu. Jadi Allah kata jangan melampaui batas. Maksudnya Allah nak bagi tahu kat sini, kamu janganlah melakukan hubungan suami isteri itu ketika itikaf di dalam masjid. Maksudnya walaupun dibenarkan ketika itikaf tu kalau ada keperluan untuk keluar daripada masjid sebentar ke, ada urusan sebentar, maka dibenarkan nak balik rumah ke, tinggal barang ke apa ke semua, nak bagi duit nafkah ke anak isteri ke, belanja ke apa, dibenarkan seketika, tetapi tidaklah boleh singgah sebentar untuk melakukan hubungan tu, tidak dibenarkan. Maka diharamkanlah ketika beritikaf di masjid itu sendiri. Kemudian Allah kata apa? Tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah ketentuan-ketentuan Allah, maka jangan kamu mendekati perkara tersebut. Jadi ini juga menjadi hujah bahawa kalau untuk orang yang tidak mampu mengawal diri dia, maka kalau bergurau senda pun ketika dalam keadaan puasa ataupun keadaan itikaf itu dielakkanlah. Walaupun Nabi SAW diriwayatkan ketika di itikaf pun ada riwayat bahawa Aisyah pernah baring di atas riba dia pun, dan juga ada juga ketika puasa pun dia berseronok dengan isteri dia, dibenarkan perkara tersebut. Tetapi dinyatakan bahawa para ulama mengatakan bahawa Rasulullah itu adalah orang yang sangat boleh mampu mengawal dirinya, maka tidak berlaku persubuhan tu. Bagi orang manusia yang lain yang kurang kekuatan, maka dia tak bolehlah melakukan perkara tersebut, maka jangan mendekatilah perkara tersebut. Ketika ketika berpuasa dan juga ketika sedang beritikaf di masjid. Itu antaranya. Benar Allah kata kadzalika yubayyinullahu ayatihi. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya linnas kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa, yakni memeliharalah larangannya. Antara larangannya adalah tidak boleh makan di siang hari dan tidak boleh melakukan hubungan makan dan minum di siang hari, dan tidak boleh melakukan hubungan suami isteri di siang hari. Baik. Kalau ada hukum hakam berkenaan dengan puasa ini, boleh ditanyakan kepada orang-orang yang lebih berautoriti untuk melakukan perkara tersebut. Kita cuma bincang secara ringkas-ringkas insya-Allah. Baik.
Setelah kita menceritakan, Allah SWT menceritakan berkenaan hubungan suami isteri itu di dalam bulan Ramadan, dalam malam bulan Ramadan, maka Allah terus melanjutkan berkenaan ayat 188. Allah menceritakan tentang perkara lain. Tetapi sebenarnya masih ada kaitannya kalau kita perhatikan sedalam-dalamnya, sebaik-baiknya kita akan lihat. Ada di sini sebenarnya kenapa Allah SWT menyuruh kita berpuasa itu. Jadi Allah SWT kata wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jadi Allah kata jangan kamu makan harta antara kamu dengan jalan yang batil, dan jangan kamu beri harta itu kepada para hakim dengan niat untuk mendapatkan sebahagian daripada harta orang lain dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui. Jadi di sini Allah SWT melanjutkan. Sebelum-sebelum ni Allah cerita yang ini haram, ada perkara yang diharamkan, misalnya apa? Misalnya daging khinzir, lagi apa? Darah yang mengalir, mayat, bangkai. Allah mengharamkan perkara-perkara tersebut. Ada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, tetapi jangan ingat makanan saja yang diharamkan, ada perkara yang lain. Sebab tu kita lihat manusia, zaman kita ni kalau kita lihat, bab kalau cerita berkenaan daging babi, benda tu memang menjadi perkara yang perhatian lebih. Semua risau. Bahkan dulu ada kes sampai ada orang nak tukar darah pun. Sebab apa dikatakan ada DNA haiwan tersebut. Sekarang pun berlaku kan ada perkara tersebut. Berlaku percampuran antara daging yang halal dengan haram. Jadi dia menjadi perhatian yang sangat besar. Tak apa, bagus. Itu perkara yang menunjukkan kita ada takwa, iman kepada Allah SWT. Tetapi apabila melibatkan perkara-perkara yang lain, riba, rasuah, tidak pula kita merasa jijik atas perkara tersebut. Dan dia berlaku pula secara berluasa pula. Lupa pula kita mengata bahawa itu juga termasuk dalam kategori yang diharamkan oleh Allah SWT. Maka Allah gunakan perkataan jangan kamu makan. Supaya Allah manusia itu ingat bahawa makan itu bukan semestinya menjauhi daripada perkara yang haram seperti babi, bangkai dan sebagainya. Tetapi bahkan itu sendiri adalah termasuk adalah perkara-perkara yang melibatkan hak orang lain. Melakukan perkara yang haram, riba, harap benda-benda haram lain seperti rasuah. Itu juga termasuk Allah kata makan. Sebab apa? Hasilnya antaranya akan kita gunakan untuk apa? Membeli makanan juga, membesarkan anak-anak, beri nafkah kepada isteri apa semua. Jadi ada juga antaranya yang kita gunakan untuk apa? Untuk meneruskan kehidupan kita. Jadi Allah kata wala ta'kulu amwalakum, jangan kamu makan harta-harta di antara kamu bil batil, dengan cara yang salah. Tipu ke, scam ke, curi ke, rompak ke, jangan lakukan perkara tersebut. Penindasan ke, apa sahaja yang haram, riba, kita bagi orang hutang, kita suruh dia bayar lebih. Jangan lakukan perkara tersebut. Kemudian Allah kata lagi wa tudlu biha, dengan apa? Dengan kamu bagi suap harta kepada para hakim. Jadi di sini juga bukan sekadar itu, di sini juga spesifik juga Allah nak bagi tahu jangan kamu menyuap, maknanya kamu merasuah para hakim supaya kamu dapat harta orang lain. Misal ada hak, misal tanah ke misalnya, jadi kita sebenarnya hak itu adalah hak saudara kita, tapi kita bayar pada para hakim misalnya, dan hakim itu menyebabkan menutup bahan-bahan bukti apa semua, membuat dokumen-dokumen palsu, menyebabkan akhirnya harta yang bukan milik kita itu dapat kat kita. Yang itu dilarang oleh Allah SWT. Jadi Allah kata, jangan kamu beri harta itu kepada para hakim agar apa? Litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan kamu memakan sebahagian daripada harta-harta manusia dengan buat dosa padahal kamu mengetahui dia. Itu yang sebenarnya Allah SWT yang nak ajar kita. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Sebab tu Allah ajar kita, didik kita dalam puasa. Sebab tu sebelum ni Allah cerita dalam pasal puasa. Tiba-tiba nampak macam keluar topik. Sebenarnya tidak, masih dalam topik yang sama. Iaitu apabila Allah cerita berkenaan puasa, apa yang Allah nak didik kepada kita menjauh ke perkara yang sebenarnya halal untuk kita. Makanan itu halal, minuman itu halal, isteri ataupun suami itu halal buat kita. Tetapi Allah didik kita jauhi perkara-perkara yang halal itu sebentar, supaya apa? Kalian terdidik untuk menjauhi perkara-perkara yang haram.
Seperti mana ini. Kalau kalian boleh melakukan menjauhi perkara yang halal, kenapa? Apa yang menghalang kalian untuk menjauhi perkara-perkara yang haram? Yang itu sebenarnya Allah didik kita dalam puasa. Kita pun tak lama nak puasa dah. Kan? Mungkin dalam 90 hari macam tu lebih kurang sahaja. Dah tak lama sangat dah. Jadi kita kena bersedia bahawa Allah nak didik kita dalam puasa itu kita menjauhi perkara yang sebenarnya halal untuk kita Allah haramkan seketika supaya kita terdidik untuk tidak mencari perkara-perkara yang haram. Itu sebenarnya yang menjadikan kita orang bertakwa. Itu apa? Apabila kita menjauhi perkara-perkara yang haram, semasuklah memberi rasuah kepada mahkamah kepada hakim, itu sebab apa? Dia akan menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Taala kerana kita menjauhi larangannya. Kita ulang kaji balik apa itu takwa. Takwa itulah mengikut segala suruhan Allah SWT dan menjauhi larangan dia. Bahkan ada hadis kita lihat dalam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kalau kita tak rasuah sekalipun, hakim sekalipun, tapi kita sendiri-sendiri yang kita mungkin kita rasuah peguam ke misalnya, ataupun kita ada orang-orang dalam yang boleh membuat dokumen palsu ke misalnya, akhirnya kita mendapat bahagian harta yang bukan hak kita, maka dia termasuklah perkara yang diharamkan dan membawa dosa kepada kita. Jadi kata kita lihat ada hadis sendiri kita lihat dalam Rasulullah SAW sendiri bersabda dalam kitab Sahih Bukhari, Muslim, disebutkan daripada Ummu Salamah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ala innama ana bashar." Nabi dia kata, ketahuilah aku hanya manusia biasa. Wa innama ya'tinil khasmu khasm. Dan apabila datang kepadaku orang-orang yang bersengketa, fala'alla ba'dakum an yakunal hana bihujjatihi min ba'di fa'aqdiyalah. Boleh jadi ada sebahagian daripada kalian tu lebih pintar, pandai bercakap, pandai buat berhujah, pandai berdalih, maka menyebabkan sehingga aku memberi keputusan yang menguntungkan dia, yang ini mengalahkan orang yang tak pandai berhujah tu, maka Nabi kata, barang siapa yang aku putuskan mendapat hak orang muslim yang lain, maka Nabi kata, faman qadaitu lahu bihaqqi muslimin fa inna ma hiya qit'atun minan nar. Maka barang siapa aku putuskan mendapat hak orang muslim yang lain, maka sebenarnya itu tidak lain hanyalah sepotong api neraka. Yakni kalau kalian menipu, kalian ni pandai berhujah menyebabkan saudara kalian yang sebenarnya harta itu adalah milik dia, dia tak pandai nak berhujah, dia tak pandai nak lawan balik bicara kalian, maka sebenarnya aku telah bagi kalian menang tu, sebenarnya aku telah bagi kalian sebahagian daripada sepotong daripada api neraka. Falyahmilha aw liyazzarha. Maka terserahlah sama ada kamu nak bawa dia atau meninggalkannya. Maksudnya kalau kalian bawa juga, maka adalah habuan kalian kelak di neraka. Kalian akan diazab di api neraka kerana mengamalkan suatu harta itu dengan cara yang batil. Itu yang diajar oleh Allah SWT dan juga diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi Allah kata, jangan kamu buat perkara semua. Jangan kamu buat dosa tersebut padahal kamu mengetahui perkara tersebut. Maksudnya, kalau kita lihat, minta maaf, kalau kita lihat Allah SWT tadi bawa berkenaan dengan hubungan antara suami isteri itu dalam keadaan sulit, di mana tidak ada siapa pun melihat. Melainkan yang ada hanya suami dan isteri itu sahaja. Kalau sesulit perkara tersebut pun Allah SWT mengetahuinya, takkanlah yang secara jelas ini Allah tidak mengetahuinya. Apabila kalian memakan sesuatu yang haram itu, kalian melakukan perkara tersebut, itu juga dilihat oleh Allah SWT, maka perhatikanlah apa yang kalian makan, maka perhatikanlah apa yang kalian lakukan, kerana setiap perkara tersebut akan mendapat pertanggungjawaban, akan ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Baik, itu antaranya. Baik, kita teruskan secara ringkas-ringkas. Ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Walakinna birra man ittaqa. Wa'tul buyuta min abwabiha. Wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Jadi mereka bertanya kepadamu, Nabi Allah SWT cerita pula berkenaan yang selanjutnya. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Bulan sabit itu adalah tanda-tanda bagi manusia dan ibadah haji. Okey, kalau kita lihat apa yang manusia ini bertanya, pada sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, mereka bertanya berkenaan dengan bulan sabit. Kenapa kadang-kadang dia bentuk dia macam ni? Kenapa dia bentuk dia macam itu? Tapi yang menariknya, Al-Quran itu tidak menjawab kenapa. Dari sudut sains dia, dari sudut kenapa jadi begitu. Ada pergerakan planet ke situ. Allah tidak menjawab begitu. Walaupun Allah mengetahui perkara tersebut. Pertamanya, Al-Quran ini bukan kitab sains. Itu pertama. Dia ada kitab hidayah. Dan juga Allah nak ajar kepada kita. Kalaupun ketika itu diberitahu perkara tersebut, mungkin dia tidak memberi manfaat kepada manusia. Kerana pemikiran ketika kerana keterhadan terhadnya alat-alat yang boleh membawa kepada perkara tersebut, maka tidak dicerita perkara tersebut. Kerana Quran itu tidak, bukanlah Quran tidak menggalakkan untuk bertanya perkataan soalan ni, tetapi Allah menjawab sesuai dengan kondisi manusia ketika itu. Kerana ada Arab Badawi, mereka tidak faham atas perkara-perkara ini, maka Allah nak bagi tahu atas perkara yang sesuai, yang lebih sesuai dengan keadaan kondisi kalian. Jadi Allah nak ajar bahawa perkara yang, kalau nak tanya perkara itu, biarlah bermanfaat untuk kita. Biarlah perkara itu Allah nak ajar, janganlah perkara macam misal dalam ayat Quran, dalam Quran ada perkara-perkara yang kita tak faham. Kadang-kadang orang sibuk dengan atas perkara-perkara yang tak sepatutnya kita tanya. Kita nak tanya Luqman ni nak nabi ke tidak ke? Itu tak apalah kalau kita nak kaji. Tapi kita nak kaji lagi macam mana bentuk hidung dia lah, dia handsome ke tak handsome ke. Kadang-kadang kita tanya lebih daripada itu. Misalnya kalau kita lihat burung yang datang berbondong-bondong untuk menghancurkan tentera Abraha itu. Kadang-kadang orang tanya lebih lagi bagaimana bentuk burung itu semua dan sebagainya. Sedangkan itu bukanlah keperluannya. Yang lebih itu adalah kita nak tahu ibrah, apakah kepentingan yang hendak kita dapat, manfaat yang kita dapat daripada ayat-ayat yang kita tadabbur daripada Al-Quran ini. Bukan kata salah, tetapi Allah nak bagi tahu apakah keutamaan, prioriti sebenarnya. Allah nak ajar kita apakah aulawiyat dia. Apakah yang sepatut cara yang kita hendak berinteraksi dengan Al-Quran ini. Kerana apa? Ditakuti ada perkara-perkara yang ditanya itu. Misalnya masa Quran masih turun, dia tanya satu perkataan, akhirnya dia akan menyusahkan. Misalnya kita nak semayang, kita tanya tempat ni ada anjing melintas ke apa semua. Sepatutnya tidak ditanya. Kalau kita lihat bersih-bersih. Kalau tidak, nanti dia akan menyusahkan kita. Tak boleh solat kat situ. Terpaksa nak cari tempat lain pula. Kalau dah ikut mazhab Syafi'i, kena pula samak lah apa semua lain nanti. Kita menyusahkan diri kita atas perkara yang tidak sepatutnya disusahkan. Zahir bersih, kita kira bersih. Yang itu sebenarnya Allah ajar. Nak tanya soalan yang bijak. Jangan tanya soalan-soalan yang akhirnya yang tidak bermanfaat. Jadi Allah ajar kepada kita, Allah kata, Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan sabit ini. Jadi Allah jawab dengan apa kegunaan bulan sabit itu. Yang itu sebenarnya Allah SWT. Allah tak jawab berkenaan mereka. Mereka boleh kaji. Kalau zaman sekarang kita boleh kaji kenapa ilmu falak itu berguna pun. Tetapi ketika kondisi masyarakat ketika itu, Allah ajar apa lagi sebenarnya yang sesuai dengan kondisi kalian. Allah ajar kepada mereka, Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Katakanlah bulan sabit ialah waktu-waktu bagi manusia dan juga haji. Jadi apa kegunaan yang boleh ada pada bulan sabit ini? Pada bulan ini Allah nak ajar dengan perubahan-perubahan itu. Kalian dapat satu ilmu baru, itu apa? Ilmu falak. Yang itu sebenarnya. Dia membuka kepada ilmu lain sebenarnya. Tetapi Allah ajar kepada manusia. So tanda kepada bulan ini, kiraan-kiraannya inilah bulan ibadah kamu. Sebab manusia lagi lebih, kalau orang-orang zaman dulu dia melihat kepada perubahan-perubahan bintang-bintang ke bulan ke apa, dia ada perkara-perkara yang kata ini adalah waktu-waktu yang membawa kepada hari sial, misalnya minta maaf cakap. Jadi hari ini tak boleh nak melakukan perkahwinan ke. Jadi kadang-kadang mereka membuat bulan-bulan itu jadi begitu pula. Ada yang sembah pun matahari dan bulan pun. Jadi itu bukan kegunaan dia. Apa kegunaan dia yang Allah nak ajar ialah dia adalah tanda untuk
kemudahan untuk manusia melihat waktu itu sendiri. Misalnya waktu haid, misalnya nak kira haid, nak mengira waktu iddah misalnya. Bilanya puasa, nak Ramadan atau bila nak bayar zakat, bila penuhnya, cukupnya haulnya zakat itu misalnya, zakat fitrah misalnya. Bila nak lakukan haji. Itu semua dia dilihat dengan apa? Dengan bulan sabit, maka akhirnya dia menimbulkan ilmu yang baru, ilmu yang manusia advance lagi dengan ilmu falak, menyebabkan manusia menerokai lebih lagi. Tapi Allah nak ajar, nak tanya soalan yang bermanfaat. Kadang-kadang orang tanya, pernah saya sendiri pun orang tanya kadang, berkenaan misal Lailatul Qadar, misal orang katanya. Kalau sebenarnya ada yang mengatakan kepada saya bahawa Lailatul Qadar sebenarnya berlaku selama 24 jam sebenarnya. Dia kata, betul ke perkara tersebut? Dia tanya kepada saya. Saya kata saya tak tahu. Tapi dia kata betul. Dia kata ada orang mengatakan bahawa dia berlaku 24 jam, maka keberkatan itu adalah selama 24 jam. Sebab tempat negara itu tak sama kan waktu malam dan siang. Saya katakan kalau dia pun dia tak memberi manfaat kepada kita kalau kita sendiri pada malam Ramadan 10 hari itu kita tak buat apa-apa. Itu sebenarnya. Bukan soal kalau betul pun 24 jam. Ada orang kata kat saya sebenarnya azan ini sebenarnya berlaku 24 jam. Sebab tempat ni lain-lain. Wallahualam, saya tak tahu. Saya bukan ahli ni. Tapi saya kata dia tak memberi manfaat kepada kita pun. Kalau kita sendiri tidak waktu azan kita tak semayang. Waktu azan kita tak ke masjid. Jadi apa manfaat? Apa manfaat kalau kita ketahui perkara tersebut? Kalau betul pun perkara tersebut berlaku. Jadi bukan perkara itu sepatutnya yang kita fikirkan. Dan sepatutnya apabila azan itu tiba, ataupun di tempat kita itu ada 10 hari malam terakhir Ramadan itu, maka kita giatkanlah kita untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Bukan kita fikirkan perkara-perkara yang kita tak mampu nak fikirkan. Seperti Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu sendiri adalah barakah. Membawa kepada keberkatan, membawa kepada kemuliaan, menaikkan martabat manusia. Tetapi apalah guna Quran ini kalau diletak di rak itu? Maaf, terjatuh pula. Okey, apalah gunanya kalau kalau di Al-Quran itu diletakkan di rak itu menyebabkan hanya duduk di atas rak itu tapi tidak membaca. Tidak diamalkan, tidak dibaca, tidak diamalkan ilmunya, maka menyebabkan akhirnya dia duduk begitu saja, kita tak dapat keberkatan pun daripada Al-Quran itu sendiri. Baik. Walaisa birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, dan bukanlah kebajikan itu bahawa dengan kamu mendatangi rumah-rumah daripada arah belakangnya. Maka apabila Allah telah menceritakan berkenaan tadi berkenaan soalan apakah tentang bulan sabit itu, Allah jawab berkenaan bagaimana memanfaatkan bulan sabit itu. Allah cerita pula berkenaan mereka ni bagaimana sebenarnya ada orang-orang Arab jahiliah ni, amalan mereka ialah apabila mereka balik daripada haji, mereka tak masuk ikut pintu depan, mereka ikut daripada arah belakang. Seolah-olah adanya kaitan dengan perkara tadi. Kalian jangan tanya perkara-perkara yang tidak bermanfaat, dan jangan kalian juga melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sebab kebiasaan kita bertanyakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, akhir menjadikan kita melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Untuk antara je. So, walaisa birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Dan dan bukan kebajikan bahawa kamu mendatangi rumah-rumah kamu itu daripada belakangnya. Walakinna birra man ittaqa, akan tapi kebajikan itulah siapa yang bertakwa. Ini juga Allah nak ajar kalau nak buat satu amalan. Kata kita lihat sebelum ini juga Nabi Ibrahim AS itu mengatakan bahawa kalau nak beribadah haji itu mestilah Nabi Ibrahim minta ditunjukkan manasikakum. Manasik haji itu ditunjukkan, tata cara haji itu ditunjukkan oleh siapa? Diajar oleh Allah SWT itu sendiri. Tak boleh kita lakukan dengan agak-agak sahaja. Sebab tu Allah kata Nabi ajar, Allah ajar bukan satu kebaikan itu masuk ikut pintu belakang, tapi nak balik rumah tu habis haji tu masuk ikut pintu biasa. Jangan masuk ikut pintu tingkap ke masuk dalam keadaan yang lain. Sebab tu kalau kita lihat amalan-amalan kita, kadang-kadang kita kata yang ni tak boleh buat, yang ni kononnya kalau duduk buat macam ni akan jadi macam ni. Kadang-kadang amalan-amalan itu direka-reka dan menyusahkan manusia, sedangkan Allah SWT tidak pernah menyatakan
perkara tersebut. Ada sahaja amalan dalam masyarakat kita sendiri adanya pantang larang, sedangkan perkara tersebut tidak dinyatakan pun dalam Quran, tidak dinyatakan dalam hadis, akhirnya dia menyusahkan manusia itu sendiri. Jadi Allah nak ajar, kalau nak beribadah, nak buat apa, mesti ada dalil, mesti yang ada apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun daripada petunjuk Nabi SAW itu sendiri. Jadi apa kebajikan di sisi Allah? Kebajikan itu adalah melakukan takwa, iaitu apa? Itu ikut segala perintah Allah SWT dan jauhi larangannya. Waktu buyuta min abwabiha, dan kamu datangilah rumah-rumah daripada pintu-pintunya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang berjaya, orang yang menang. Jadi kemenangan sebenar ialah apabila berjaya mendapat syurga Allah SWT. Jadi kalau kita nak dapat syurga Allah SWT, tata cara sembahyang itu, tata cara haji atau apa sahaja ibadah itu mestilah mengikut seperti mana yang diajar oleh Allah SWT. Kadang-kadang ada orang cakap, misalnya kalau kita lihat hubungan suami isteri misalnya, ada orang kata tak boleh melakukan pernikahan bulan Ramadan. Ni semua orang yang tak boleh mengawal diri lah, apalah. Kadang-kadang dicemuh orang-orang tersebut. Dia kata ini bulan ibadah. Sebenarnya tidak ada masalah untuk melakukan pernikahan di bulan Ramadan. Bahkan dia ibadah pun. Dia ada satu ibadah, satu kebaikan pun. Tidak ada masalah atas perkara tersebut. Cuma Allah kata jangan sampai melampaui batas. Itu sahaja. Jadi apa sahaja pantang larang yang tidak ada dalilnya, maka kita jauhilah perkara tersebut. Seperti mana Allah kata tidak ada langsung kebaikan pun dalam mendatangi rumah itu daripada pintu belakang setelah balik daripada haji itu. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum, dan perangilah kamu di jalan Allah untuk menegakkan agamanya orang-orang yang mereka memerangi kamu. Wala ta'tadu, tapi jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Apabila Allah SWT, kalau kita lihat Allah SWT itu macam tu. Apabila Allah telah mencerita berkenaan suatu perkara, maka Allah akan elaborate lagi dengan perkara-perkara yang lain supaya manusia itu dapat manfaat ilmu. Itu juga berlaku kepada Nabi Muhammad SAW, sebab Nabi itu ditarbiyah direct daripada Allah SWT. Apa yang apabila Rasulullah ditanya berkenaan dengan boleh tak berwuduk dengan air laut misalnya, Nabi kata air laut itu suci, dan juga bangkai di dalamnya juga suci. Itu dia jawab kalam, dia ada apa kata-kata yang ringkas tetapi padat dengan ilmu. Apabila ditanya kepada Nabi SAW berkenaan boleh tak wuduk dengan air dalam air laut tu, tetapi Nabi bukan sekadar kata air itu suci, Nabi kata bangkai-bangkai kat dalam dia pun suci. Ikan ke, udang ke, sotong semua boleh makan. Nampak tak? Begitulah Allah SWT. Allah SWT itu apabila dia mencerita satu perkara, asalnya Allah cerita pasal puasa. Asalnya Allah cerita sebelum ni jangan makan perkara yang haram. Kemudian Allah cerita pasal puasa. Perkara yang halal pun ada waktu ketika tak boleh ambil. Supaya manusia ni didik jangan ada perasaan tamak halubur yang melampaui sampai semua benda dia nak. Setiap masa dia nak lakukan perkara tersebut. Ada batas-batas tertentu. Kita lihat macam hubungan suami isteri pun ada ketika, misalnya nanti akan cerita lagi ketika haid tak boleh melakukan perhubungan tersebut. So ada batas. Manusia ini jangan melampaui batas. Supaya tidaklah manusia menjadi rakus sehingga nak semua sampai ke harta orang lain pun dia nak. Kemudian apabila Allah cerita berkenaan dengan bulan, mereka bertanya berkenaan bulan, Allah lanjutkan berkenaan dengan haji sedikit. Kemudian Allah akan lanjutkan lagi berkenaan perang juga, sebab ada pada bulan-bulan tertentu diharamkan melakukan peperangan, adanya gencatan senjata. Itu Allah akan lanjutkan lagi nanti dalam ayat-ayat yang berikut dia. So Allah kata waqatilu fi sabilillah illazina yuqatilunakum, perangilah kamu pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tapi Allah kata wala ta'tadu, jangan melampaui batas. So Islam ni bukan agama yang menyuruh kita berperang, menggalakkan kita melakukan peperangan, tapi Islam ini adalah satu agama yang sangat realistik. Kalau kita dengar ada orang nak menceroboh masuk ke negara kita, sebelum mereka menceroboh, kita terus pergi ke kawasan lain untuk mengelak, untuk memintas mereka ni daripada mencerobohi negara kita. Maksud kita boleh ambush mereka terlebih dahulu sebelum mereka menyerang kita. Bukan kita mesti tunggu dia serang kita. Kita tahu mereka nak melakukan perkara tersebut, boleh kita serang mereka untuk apa?
untuk menjaga negara kita itu sendiri. Maka Allah kata boleh perangilah mereka atas jalan menegakkan agama Allah, kerana mereka itu datang untuk apa? Menghancurkan orang Islam, supaya manusia itu nanti, umat-umat lain itu mengikut ajaran mereka, iaitu menyembah berhala. Maka dibenarkan melakukan peperangan, tapi Allah kata jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah kata sungguh mereka tidak menyukai orang yang melampaui batas. Antara yang dilarang dalam perang ialah merosakkan tumbuh-tumbuhan, membunuh orang yang tidak terlibat dalam peperangan, orang perempuan itu tak terlibat dalam peperangan, orang tua, orang kecil, budak-budak kecil yang tidak, kanak-kanak yang tidak terlibat dalam peperangan, maka mereka itu jangan diganggu. Jangan pergi bakar rumah orang awam. Kau orang zaman sekarang perang, sampaikan bom tu, dia pergi bom dekat Hiroshima, Nagasaki tu habis. Kesan dia adalah berzaman-zaman. Yang itu melibatkan orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan. Perkara itu dilarang oleh Allah SWT. Dibenarkan berperang, tetapi jangan melampaui batas. Islam itu agama yang sangat realistik, di mana dia meraihkan manusia itu sebagai manusia. Boleh melakukan hubungan suami isteri, boleh makan, boleh minum apa yang kalian suka, boleh cari harta kekayaan, boleh kalau perlu melakukan peperangan untuk mempertahankan diri untuk atas jalan Allah SWT, dibenarkan, tetapi jangan melampaui batas. Kalau zaman kita ini atau zaman mana pun dia kena melakukan peperangan, mesti ada antaranya adalah adanya perintah daripada sang pemerintah itu sendiri. Wallahu a'lam. Kalau kita lihat pun pada sahabat pun, ketika mereka berperang, mereka mendapat arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak boleh suka nak perang-perang sesuka hati, mesti ada arahan pemerintah itu sendiri. Wallahu a'lam. Setakat itu yang kita bincangkan hari ini secara ringkas. Jadi apa yang kita bincangkan ialah Allah SWT nak ajar kepada kita bahawa Allah SWT iktiraf kita ini sebagai manusia. Allah SWT tahu kita ada kelemahan. Allah SWT raikan kita ni sebagai manusia. Allah tak kata kamu kena jadi malaikat, kena jauhi perkara-perkara ini, bahawa kalian akan setengah-setengah agama dia menganggap bahawa dengan tidak berkahwin itu adalah satu perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Tapi Islam itu tidak begitu. Bahkan sebenarnya perkahwinan itu sendiri, kalau betul caranya, boleh membawa kita ada satu jalan untuk kita berhubung dengan Allah SWT. Boleh membawa jalan kita untuk mendapat keredaan Allah SWT. Maka Allah bagi tahu ini perkara-perkara yang kalian lakukan pada bulan Ramadan, dan apa yang sepatutnya kalian lakukan ketika ibadah, bukan mereka-reka ibadah itu. Ibadah itu mesti ada dalilnya, dan kalau nak melakukan peperangan, jika perlu melakukannya, jika dilakukan untuk atas jalan Allah SWT, maka bolehlah untuk membantu manusia yang ditindas misalnya, maka perkara tersebut boleh dilakukan, tetapi Allah kata jangan melampaui batas. Apa sahaja dalam dunia ni. Kita lihat pun vitamin misalnya, kalau kita makan zaman-zaman kita, para doktor juga, farmasis pun kata tak boleh berlebihan. Mesti ada sukatan-sukatan tertentu, sebab kalau lebih daripada itu dia boleh jadi racun. Itulah sebenarnya yang Allah nak ajar. Apa sahaja itu adalah bermanfaat, tapi jangan melampaui batas. Kalau melampaui batas, dia akan mendatangkan mudarat kepada manusia itu sendiri. Wallahu a'lam. Demikian sahaja pertemuan kita. InsyaAllah kalau ada rezeki, insyaAllah kita jumpa lagi. Mudah-mudahan seperti biasa, kalau ada salah silap, penyampaian yang kurang, apa sahaja yang tersalah itu, saya mohon ampun kepada Allah Taala. Saya mohon maaf kepada tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Apa sahaja yang terkasar bahasa misalnya tidak bermaksud untuk melakukan perkara tersebut, saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua, ampuni kesalahan kita semua. Dan yang mana yang baik, tuan-tuan, puan-puan, ambillah. Yang salah itu tinggalkanlah. Mana yang menyisih sunnah, menyisih Quran dan sunnah, maka tinggalkanlah. Ambil mana yang bermanfaat sahaja. Kalau ada yang baik, maka doakanlah yang baik untuk saya. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. InsyaAllah ada masa, ada rezeki, insyaAllah ada umur. Mudah-mudahan kita jumpa lagi untuk kita memperbincangkan ayat-ayat Allah SWT. InsyaAllah kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah.